Subhanallah, Alhamdulillah. Nak masuk TV berapa semua ni? Kita boleh pilih ni. Semua TV masuk ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah sehat. Kaifa halukunna jami'an? Dah confused dah. Amin. Amin. Kaifa halukunna jami'an? Dia sama dengan how are you all? Oh, fine. Thank you. Boleh jawab kan? Senang. Jadi sama je tu. How are you all this morning, today? Jadi kaifa halukunna jami'an? Apa khabar semua? Kita jawab alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Tu dah berapa kali belajar tu kan? Lupa. Tak ada masalah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di sini pada saat ini, di rumah Allah yang mulia ini, di taman syurga Allah yang sementara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita melalui sehari-hari kan, mana lebih banyak kita rasa kita malas ke kita rajin? Alhamdulillah yang rajin tu kan. Saya kan sebenarnya dengan kita rasa bahawasanya aku ni banyak malas lah, aku ni banyak buang masa lah, aku ni banyak salah lah, kenapa aku ni rasa teruk je. Kita bayang orang sebaya dengan kita umur 50, 60 lain, mungkin banyak zikir kot dia orang tu kan. Orang duduk kat rumah tu, mungkin dia orang tu lembut, tak marah-marah macam saya, macam kita ni kan. Sebenarnya dari satu sudut, dengan kita fikir kita ni macam malas, tak semangat, dengan kita ni teruk, itu lebih baik daripada kita fikir aku ni bagus, aku ni rajin, kira isi solehah dah ni. Kan, aku ni kira baguslah daripada jiran sebelah. Maksudnya merasakan diri itu teruk, merasakan diri itu masih lagi jauh, kurang daripada orang lain, membuatkan kita sentiasa sedar diri dan kita rasa nak perbaiki. Maksudnya kita tak berpuas hati dengan apa yang kita buat sekarang. Kan pernah ada satu hari kita macam malas je, tapi ikut juga ke malas tu. Kan, satu hari rasa nak golek-golek, nak ni malas, itu malas, lepas tidur nak sambung tidur. Masya Allah. Tapi hati tu rasa tak macam teruk. Rasa macam ya Allah, macam hari ni tak ada buat apa-apa, macam hari ni tak ada fungsi sangat sebagai manusia. Hari ni tak kurang sangat ibadah, semua produktiviti sebagai seorang isteri kurang. Sampai ketika kita minta maaf dengan suami, bang saya minta maaf hari ni saya teruk sikit. Dia pun macam biasa nampak. Pernah tak kita rasa begitu? Pernah kan? Sampai kita minta maaf lah, macam teruk je hari ni, macam pagi hari ni macam kurang produktif, malam tadi pun macam gitu je. Jadi dengan rasa bersalah begitu, ia sebenarnya bagi tekanan kepada kita untuk berubah. Betul kan? Maksudnya dah cukup layan nafsu, cukup rehat, cukup malas. Jadi kita pun bangun keluar, insya-Allah dengan semangat tu kita jadi lebih baik daripada hari semalam. Jangan rasa semua kita betul, semua kita bagus, semua dah cukup dah. Sebab apa kita tengok apa yang aku buat, aku jadual semua buat. Yang ni dah buat, bagus, tik bagus. Kita takut bimbang berlakunya tipu daya syaitan, membuatkan kita selesa dengan kedudukan yang kita ada. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Al-imanu yazidu bita'ah. Iman ini akan bertambah bila kita melakukan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman ini akan berkurang bila kita melakukan maksiat.
Di situ kita kena juga siasat. Kenapa kualiti ibadah kita sangat turun? Kenapa kita jadi malas? Kenapa badan kita berat nak baca Quran? Kenapa mengantuk sangat? Muka satu muka surat dah mengantuk. Kenapa zikir rasa tak sedap? Ia ada kaitan dengan yang kus bil maksiyah. Kemungkinan besar kita ada buat maksiat dalam beberapa hari ni. Sebab itu kena mula dengan taubat. Mungkin adalah maksiat mulut kita bercakap benda yang tak baik. Mungkin ada maksiat mata kita melihat benda yang tak baik. Mungkin ada maksiat telinga kita tak mengumpat, kita cuma dengar umpatan je. Kita kata terpaksa dengar. Dah orang tu datang terpaksa dengar, dan tak ngumpat cuma dengar. Tapi dengar dengan mengumpat kedudukannya sama, kecuali kalau dia tak redha. Memang dalam hati tak redha, tak nak dengar, tapi tak reti nak lari. Betul kan? Kalau kita nampak ada orang menguik-nguik panggil kita dan nampak ada ciri-ciri panggilan itu, ciri-ciri nak mengumpat, kita nak buat apa? Boleh cam tak kalau orang panggil nak mengumpat? Mengumpat ni baunya busuk. Saya pernah tak lagi cerita kisah bagaimana seorang Nabi dia bermimpi dan diberi arahan 5 perkara dia perlu buat. Kalau pak cerita tak apa, ulang banyak kali kan. Baiklah, kisah ni boleh ya cerita sikit ya, mula pagi-pagi ni. Ada seorang Nabi dalam kitab Kembara Tasawuf. Ada satu kitab tu, subhanallah, Bahtera Tasawuf, tak silap saya. Okey, dalam kitab tu menceritakan satu kisah seorang Nabi Allah yang tak disebut namanya, tapi kisah pada riwayat yang sahih. Pada malam itu dia tidur. Bila tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah beri arahan 5 perkara. Boleh catat 5 perkara ni, balik cerita pula. Cerita dia sangat menarik. Allah bagi arahan 5 perkara kepadanya. Yang pertama, setelah kamu bangun pagi, pergilah menuju ke timur ataupun barat, antara dua tu. Menuju ke timur. Contoh menuju ke timur. Bangun pagi, keluar daripada rumah menuju ke timur. Kemudian apabila kamu nampak sesuatu, maka makanlah. Apa dia? Makanlah. Arahan pertama Allah, apabila nampak sesuatu, makanlah. Kemudian teruskan perjalanan. Apabila terjumpa sesuatu, maka sembunyikanlah. Jadi yang pertama tadi perintah Allah, makanlah. Yang kedua apa dia? Sembunyikanlah. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan, kemudian kamu teruskan perjalanan, jangan menolak permintaan. Arahan ketiga, jangan menolak permintaan. Kemudian teruskan perjalanan. Arahan yang keempat, jangan putuskan harapan. Kemudian Allah perintahkan teruskan perjalanan dengan perintah yang terakhir, iaitu larilah sejauh-jauhnya. 5 perkara. Seorang Nabi, di antara wahyu yang diterima daripada Allah ialah daripada mimpi. Kita ni bukan tahap mana-mana ni. Kalau ada mimpi apa-apa tu bukan ilham, bukan wahyu daripada Allah ya. Bang, malam tadi saya mimpi pergi kedai emas beli gelang baru. Kita ni kadang buat istikharah pun belum tentu lagi kita boleh percaya dengan mimpi tu. Istikharah apa ni tua-tua ni, nak istikharah apa kita ni? Antara 2 handbag. Tak payah istikharah lah tu, beli je 2 handbag tu, bagi saya satu. Kita buat istikharah nak pilih menantu contohnya kan. Asyik mimpi menantu yang cadangan A tu. Mak rasa betul dah yang A tu. Sebab yang A tu dengan kayanya, dengan handsome-nya, dengan itunya. Yang B tu tak ada jaminan. Belum tentu sembahyang berjemaah, belum tentu orang yang baik, nampak baik belum tentu baik. Ayat tu kan.
Kadang-kadang kita mimpi kita tak boleh percaya sangat. Walaupun muncul lah 3 kali mak timbul muka dia dalam mimpi, mak kira betul lah tu. Mak pilih dia lah untuk kamu. Sebab apa? Mimpi kita, mimpi manusia yang biasa, banyak dosa, hati kita ni bukan bercahaya sangat. Kemungkinan besar mimpi kita didorong oleh nafsu, oleh angan-angan, oleh impian kita. Jadi kalaulah kita ni bila nak buat satu istikharah, buat salat istikharah mohon petunjuk, antara kaedahnya ialah kita pergi berjumpa dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, guru-guru kita, tok guru, tuan syekh, siapa-siapalah. Kalau ada baba yang datang, orang-orang warak, orang-orang alim, baba saya nak tanya, saya ni keliru antara 2 orang ni, yang mana satu saya nak pilih. Gini-gini. Jadi orang alim dia ada firasat dia. Sebab itu berhati-hati dengan firasat orang mukmin, dengan orang soleh, dengan orang-orang alim, sebab dia berfirasat daripada Allah, daripada ilmu. Jadi kita tanya pendapat. Okey, baiklah. Tanya pula pendapat orang lain. Mungkin ada beberapa orang lain lagi yang mana dia rasa boleh dipercayai. Subhanallah. Okey, alhamdulillah.